bagi datang atasnya dan masuk kepada hadratnya, kerana bahawasanya hadratnya itu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keruh dengan segala asar, ibarat daripada sekalian makhluk, dan yang berlumur dengan segala aghyar, dan barang siapa tiada warid baginya, maka tiada zauq baginya dan tiada tahqiq. Ini cerita pasal warid. Dia warid, wirid. Wirid ni zikrullah, wirid. Zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah. Zikrullah ni berlaku apabila kita buat tiga perkara. Iaitu dengan lidah kita sebut nama Allah. Hingga ada yang basah lidah dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah. Itu zikir lisan nama dia. Ataupun lidah kita ni sentiasa duk menyebut Allah. Sikit Allah, sikit Allah. Dapat rezeki daripada Allah, bala daripada Allah. Apa juga yang berlaku, dia ingat Allah, dia sebut dengan lidah dia. Dipanggil zikir. Yang kedua, zikir hati. Bukan setakat makna kita kata lidah menyebut Allah, hati pun tak lekang daripada ingatan kepada Allah. Pandang hati itu kepada Allah. Itu panggil zikir qalbi. Yang tadi zikir lisan. Ada pula zikir bangsa af'al, bangsa perbuatan. Artinya perbuatan dia, tangan kaki dia sentiasa membesar dan mengagungkan Allah. Seolah-olah tangan dan kaki juga berzikir, membesar dan mengagungkan Allah. Tidak buat benda-benda perkara yang menderhakai Allah. Itu panggil zikir. Zikir makna af'al, zikir perbuatan. Bila tiga ni berlaku, berjalan, tiga-tiga ni berjalan, baru panggil zikrullah. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang sentiasa berzikir mengingati Allah qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim ketika dia berbaring di tulang rusuk dia pun dia ingat sebut nama Allah. Jadi sebutan Allah ni, zikir ni jalan tiga perkara ni. Hati tak lupa Tuhan, ingat Tuhan. Lidah duk sebut nama Tuhan, perbuatan pun membesarkan Tuhan. Bila tiga ni berlaku, maka dipanggil zikrullah, zikir. Bila benda ni pula berlaku secara konsisten, secara berterusan, dipanggil wirid. Kalau kadang-kadang buat, kadang tak buat, ini bukan wirid. Wirid ni berterusan, dipanggil berkekalan, sentiasa lidah menyebut Allah, hati tak lupa Tuhan, perbuatan biasa membesarkan Allah, dipanggil orang ni orang yang berwirid. Bila ada wirid, baru datang warid. Warid tu sesuatu yang datang daripada Allah, hasil daripada zikrullah atau hasil daripada wirid tadi. Itu dia. Itu makna wirid-wirid tu. Datangnya warid. Warid datang daripada Allah. Satu yang datang, didatangkan oleh Allah ke dalam hati hamba. Bila hati ni dah bersih, dengan zikir tu bersih hati daripada karat-karat dunia, daripada segala sifat-sifat mazmumah. Kerana zikir ni, dia kalau kita basuh pakai sabun, kita basuh cawan pinggan pakai sabun. Tapi kalau dia berkarat, dia tak boleh pakai sabun. Besi berkarat, golok barang kita berkarat, boleh cuci dengan sabun? Mampu tak lekang karat tu dengan sabun? Dia kena sentai ke atas pasir. Kalau karat tanpa tebal, kena katok dengan mertun. Begitulah kalau hati dah karat teruk, dia tak ambil dengan sabun, dia tak ambil dengan yang lain, dia mesti dengan zikir. Dia panggil zikir jahar, zikir kuat. Itu yang orang zikir. Lepas tu kata Wahab Sya'rani, wajib atas orang mubtadi zikir dengan zikir jahar. La ilaha illallah, tekan kuat-kuat. Dia bila benda berkarat ni, hang kata lembut-lembut, la ilaha illallah, dia lembek tidur terus, lena.
Pergi betul-betul tu. Baru dia benda-benda yang keras jadi lembut. Bila lembut baru boleh canai lagu yang kita nak. Macam dia produk tibai roti canai. Macam mana dia boleh kembang elok? Dia lembut. Tengah keras mana boleh buat begitu. Kan? Lembut baru boleh, keras-keras tak boleh pergi. Kalau dah lembut nak tibai lagu mana pun tak apa dah. Nak bentuk lagu mana pun tak apa dah, sebab hati dah lembut. Jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratiz zunun. Nabi sebut tanda-tanda. Keringnya air mata tanda keras hati kerana banyak dosa. Tanda hati keras, air mata tak keluar. Kalau hati lembut, mudah mengeluarkan air mata. Cerita pasal mati, pasal syurga, pasal neraka, meleleh air mata takut kepada Allah. Ni hang cerita lah apa pun, dia buat dak. Tu keras hati nama dia. Kenapa hati keras? Hati keras dengan sebab banyak dosa. Kasratul qalbi min kasratiz zunub. Keras hati banyak dosa. Banyak dosa, keras hati tak mengalir air mata, tak boleh terima nasihat. Wal ayazubillah. Itu makna wirid dan warid. Itu dia. Jadi tajuk kita ni kita nak syarah apa yang Syekh Ibn Atha kata berkaitan dengan warid dan wirid. Dia kata, kita baca atas sikit, innama awrada alaikal warida. Sesungguhnya Allah Ta'ala datangkan ke atas engkau itu warid. Allah datangkan warid litakuna alaihi waridan, supaya adalah atasnya itu warid. Allah tuang warid tu, Allah yang dituang oleh Allah, yang Allah datangkan, Allah Ta'ala tuang dalam hati hamba. Bila masuk warid tu dia terang, bercahaya. Nurul waridat namanya. Cahaya yang warid, nur yang datang daripada Allah, bercahaya mata hati. Bila terang nampak tak? Nampak lah. Ni aku umur dah 70 lebih kat 80. Nampak kubur aku dekat. Nampak terang tu. Tak lama lagi aku akan mati. Mati masuk kubur, ada muka nakir. Nak soal. Habis aku dah buat macam mana? Buat persiapan. Amal ibadat, baca Al-Quran, masjid pergi, mengaji, menuntut ilmu, malam-malam bangkit malam. Nampak jelas tu, jelas nampak di hati dia. Dia kira dekat nak mati. Kalau tak ada warid, hati gelap, nur tak ada. Habis buat apa? Buat apa? Tengok Gusti lah lagi apa? Dan lagi tengok Gusti, tengok drama. Malam-malam buta tu, melengung kedai kopi, mindam. Hang makan aku makan hang. Dia tak nampak jalan nak pergi, dia tak nampak arah tuju. Dia tak tahu dia nak pergi ke mana. Umur kau lanjut. Persiapan tak ada lagi. Pasal tak ada warid. Ada warid, Masya Allah. Nampak jelas. Bercahaya hati. Macam kita bawa kereta lah, lampu terang. Tu dia, lampu terang, spotlight. Pederah tu lah. Kenapa lari laju? Lampu terang. Bila lampu hati terang, jalan laju. Yang ni nak buat. Sat lagi baca Al-Quran, sat lagi nak zikir, sat lagi nak pergi dengar ceramah, sat lagi nak pergi mesyuarat. Dia kira munafaat ke semua. Bila gelap, tak nampak jalan. Teraba-raba. Teradung sana, teradung sini. Sebab tu kita memerlukan warid daripada Allah Ta'ala. Nak dapatkan warid, kita kena berwirid. Nabi kata, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu, ilmu hakikat. Buatlah apa-apa pun, Allah buka pintu hakikat. Buatlah apa pun. Mayang tahajud, mayang. Cuba buat bawah 2-3 bulan, tengok. Jangan tinggal. Rasa lagu mana? Dia terbuka dah pintu tahajud. Rasa sayang, rasa kasih, rasa tak mau tinggal, rasa nak buat. Dia main perasaan-perasaan tu. Mula-mula kena paksa. Kita masjid tu, kita main. Cuba main, paksa-paksa main juga. Lama-lama duduk dengar kuliah, duduk iktikaf, Tuhan bagi dia warid, dia sayang kat masjid. Hati dah terpaut dengan masjid.
Kalau warid tak sampai, oi masjid ni payah. Yang lain dia boleh pio. Tak lagi Kuala Lumpur, tak lagi Johor, tak lagi Terengganu, tak lagi Kelantan, tak lagi Frankfurt, tak lagi Paris, tak lagi apa lagi Moskow. Dia terbang atas Baitullah. Pergi balik kapal terbang lalu atas Baitullah. Tak singgah nak buat umrah ke, tak singgah nak pergi buat haji ke, tak teringin nak singgah. Payahlah nak pergi masjid. Ragas Gunung Everest boleh. Gunung Kinabalu. Tu dia. Nak pergi masjid, ya Allah, apalah yang payah sangat kita pun tak tahu. Baca sahabat boleh, muka depan sampai muka belakang, licin. Nak baca Quran, Allah, payahlah ya Allah. Sahabat baca semua, tak perlu pun baca. Kartun pun dia baca. Kartun, notis bankruptcy baca. Tender JKR, hang bukan kontraktor apa-apa. Baca apa-apa pun tak tahu. Apa lagi? Apa yang belakang-belakang tu, hiburan, sukan, yang dia berjalan tak larat dah. Dia macam sukan buat apa aku pun tak tahu. Buat kerja tak ada manfaat. Dia baca sahabat, dia baca Quran tengok, masya-Allah. Tu tajuk kita tu. Kan? Jadi wirid ni datang daripada Allah Taala. Baik, ceramah dia. Bermula dia kata warid itu iaitu ibarat daripada yang datang atas hati daripada segala ma'arif rabbaniyah. Jadi yang dikatakan warid itu satu perkataan, satu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang datang daripada Allah yang berbangsa ma'arif rabbaniyah, mengenal ketuhanan. Terang nampak Tuhan ni semua kerja Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Tu dia. Baru nampak mai terang. Bila mai warid tu nampak terang daripada Allah. Kalau warid tak masuk, tulang pak kerat aku, kalau aku tak ada mampu buat ni. Dia mai aku nak mengarut lah tu. Kalau nampak hakikat Allah, semua daripada Allah. Nikmat daripada Allah, sihat daripada Allah, sakit demam daripada Allah, semua daripada Allah. Aku tak ada haula, tak ada quwwata. Tu dia baru kenal. Kita ni pinjaman tu je. Macam orang pakai kereta lah. Yang tak kenal kata abang, beli kereta baru. Dia tak kenal lah. Yang kenal pinjam ya. Pinjam je. Dia belagak kereta dia balik kampung bawa kereta orang. Orang yang kenal pinjam. Takkan dia boleh beli kereta beratus-ratus ribu sedangkan gaji RM500 dia. Mana nak cukup? Pinjam dah. Kita ni pinjam ke? Kita punya ke? Pinjam. Tanda pinjam, dia tarik dah. Penglihatan kita mula tak terang. Pendengaran kita mula kurang. Kederat kita lemah. Nampak tak? Dulu kita rambut kita hitam jadi putih dah, janggut-janggut semua. Tu makna dia tarik balik pinjam. Kalau kita sedang kita pinjam, macam mana nak pulangkan kepada benda, kepada orang yang kita pinjam? Nak pulang macam mana? Pulang macam asal lah. Hang bagi kereta pinjam, kereta bersih, hang tak balik bersih. Buat kenduri pinggan tak cukup, lari pergi rumah sebelah. Assalamualaikum. Alah, pinggan tak cukup lah, minta pinjam. Boleh. Berapa keping? 3 pinggan kita orang bagi pinjam kita pun ambil. Pinggan yang dia bagi pinjam tu elok ke bersih ke kotor? Bersih. Dia ambil dalam almari atas rak. Bersih. Boleh buah nasi terus. Hantar balik. 3 biji kita pinjam, 3 macam kita hantar. Yang pertama kita hantar bersih macam asal. Assalamualaikum. Dah balik pinjam. Ni saya pinjam tu kan. Ni nombor 1 dah. Tuan punya pinggan, tengok pinggan bersih. Macam lagu dia bagi pinjam. Dia nak buat apa? Dia ambil pinggan, dia buat atas rak. Dalam almari showcase. Tempat istimewa, tempat yang dia ambil. Pinggan nombor 2, berlemuh dengan nasi basi, ikan berulat, daki, gulai berselemuh. Tu dia. Pagi balik berselemuh, habis tuan dia nak buat macam mana? Pergi buh sengki lah. Buh dalam besen. Buh ayak penuh-penuh, biar lekang.
Sat lagi ada tempat dia benda penyentai tu ada, nak sentai buang daki tu. Ada. Pinggan nombor 3. Hantar balik tuan-tuan sekalian, pecah 15. Pecah 15. Tuan dia nak buat apa? Nak buat atas almari. Dia nak buat syengki. Alah, lempak tu sampah. Nombor 1 dia buat atas rak, nombor 2 dia buat kat syengki, nombor 3 dia lempak pitung sampah. Ada tak? Yang letak kat rak tu, yang mai bersih, balik bersih. Masa mak beranak lu elok bersih, tak ada dosa, balik pun alhamdulillah. Bukan sekat tak ada dosa, ibadat pula banyak, bersinar-sinar ibadatnya. Allah lempak masuk dalam syurga. Bukan satu tempat, banyak tempat Tuhan sebut. Allazina amanu wa amilus solihati ulaika lahum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Tu dia. Orang beriman beramal soleh, mereka itulah kata Allah sebaik-baik manusia. Manusia paling baik, khairul bariyah. Balasan mereka itu syurga jannatun adnin, yang mengalir bawahnya itu anak-anak sungai, kekal mereka tu selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah Ta'ala. Ada tak? Tempat dia syurga lah, balik bersih elok, amal soleh. Yang nombor 2, nombor 2 ni mai bersih, balik kotor, buat maksiat, derhaka pada Allah, pinggan berselumuh. Tuan dia buh mana? Buh syengki. Allah buh kita syengki ya. Masuk dalam neraka, sentai tu. Tu dia. Bukan sentai pulak sabut, sentai beri tembaga neraka. Bakar habiskan dosa-dosa kita. Cuci dengan api neraka. Tu dia. Cuci dengan api neraka. Orang yang beriman tapi buat dosa, masuk neraka baru masuk syurga. Boleh tahan lagi. Yang nombor 3, tu dia, pecah 1000. Hancur, lentang, pukang, kapiak, murtad, semua ada kat dia. Apa yang dia tak minum, kepala babi pun dia minum. Arak, minum, judi, jangan cakap. Hang dah pecah 1000, repair tak boleh dah. Tempat hang neraka jahannam wal ayazubillah. Pilihlah. Nak pinggan mana? Buatlah. Dah tahu kita pinggan, nak balik jumpa Allah, nak bersih ke, nak kotor ke, nak pecah 1000 ke, terpulang. Wa hadainahu najdain. Kami bagi kamu 2 jalan, pilihlah mana jalan kita nak. Bukan siapa nak paksa kita. Tak mau mai, hanglah tanggung teruk. Orang seru sembahyang buat doa. Hayya 'alas solah, kawan punya azan pada keluar orang amrih, dia buat doa, baca panggil orang lain. Itu malaikat tanya itu, siapa Tuhan kamu? Nak jawab macam mana? Allahu Rabbi, Tuhan panggil sembahyang, hamba doa. Itu dia. Ada apa? Itu dia. Itulah ni kita fikir. Bila mana pun kita terpaksa balik pada Allah. Kita akan menjawab soalan-soalan daripada Allah. Hang duduk dunia buat apa? Sonok-sonok saja ke? Atau macam mana? Tu. Kalau rasa-rasa duduk di rumah ni tak apa nak kuat ibadat, jom pergi pondok. Pergi duduk sama-sama geng dia. Pukul 5 dah bunyi siren dah. 5:45 bunyi dah. Menjerit-jerit lagi. Hantar mangkit dia menjerit itu. Kita mangkitlah, dapatlah 2 rakaat ke 4 rakaat. Alhamdulillah, buat ibadat. Lama-lama dia main sayang lah, main kasih. Mula-mula memang rasa macam kena paksa. Tapi lama-lama dia main dengan sendiri, ya, perasaan. Kembali kepada fitrah. Macam ibarat kita, tuan-tuan, makna kata kita belah kambing, kambing tu lari daripada reban kita. Dapat tangkap, kita kurung, tak boleh keluar. Mula-mula memanglah. Tapi lama-lama kita kurung dia sampai 5-6 bulan. Kita lepas pun tak mau pergi mana dah. Duduk kelitin tepi reban tu. Pasal dia dah jinak. Kita ni mula-mula liak. Padahal asalnya kita ni beriman dengan Allah. Tapi lepas tu kita liak dengan bab-bab maksiat.
Tapi kita patah balik, jangan putus asa, patah balik, buat ibadat balik sungguh-sungguh. InsyaAllah lama-lama kita jinak balik dengan Allah. Kita nak mati dalam keadaan kita berjinak-jinak dengan Allah. Hingga Allah kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku Muhammad tanya kamu tentang diriku, habaq dekat depa, aku ni dekat dengan mereka itu. Allah tu rapat dengan kita. Kita datang kepada Allah sejengkal, Tuhan datang sehesta. Hang mai berjalan, aku mai berlari. Kalau kita nak sungguh-sungguh, Tuhan lagi nak bagi kat kita. Jadi Allah Ta'ala ikut apa kehendak kita. Kita teringin nak jadi baik, insya-Allah Allah tolong kita jadi baik. Kita teringin nak alim, Allah bantu kita jadi alim, insya-Allah. Kita nak buat ibadat sungguh-sungguh, Allah bantu permudah kita buat ibadat, insya-Allah. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat dengan niat yang elok, insya-Allah Tuhan bantu. Buatlah apa pun. Apa yang benda kita nak buat kebajikan, apa nak buat, buatlah, insya-Allah Tuhan bantu. Kan? Allah tolong kita, insya-Allah. Tidak, jangan susah hati. Tu dia kata bermula warid itu iaitu ibarat daripada yang datang atas hati, daripada segala ma'arif Rabbaniyah. Ma'arif ni mengenai Rabbaniyah, ketuhanan. Sehingga kita kenal, dapat nikmat, Allah bagi nikmat, syukur dengan nikmat Allah. Datang bala kesusahan, Tuhan datang bala ujian, kita sabar dengan ujian bala Allah. Dapat buat ibadat, ingat ni pun anugerah, hidayat, petunjuk Allah. Syukur banyak-banyak. Apa-apa balik pergi kepada Tuhan. Nampak terang. Nampak terang. Nikmat-nikmat Allah kita guna. Tak minta pun dia bagi. Pernah bangkit tidur, ya Allah bagilah aku boleh melihat hari ni. Ada minta? Mana ada kita minta? Hang tak minta pun aku bagi melihat. Hang tak minta mendengar pun aku bagi mendengar. Cuba pergi tengok orang yang buta. Macam mana jalan cukup payah. Orang yang pekak. Tenaga kita kuat. Tengok pula orang kena stroke. Jalan tak boleh. Ni buah pinggang kita jalan elok. Pergi tengok pula pusat dialisis. Orang duk cuci buah pinggang. Sekali cuci 250. Ni GST lagi kena. Dah lah nak cari duit. Tak ada. Pergi cuci buah pinggang kena lagi GST 6%. Mampu. Buatlah. Pak mentua saya bisin. Dia cakap sabar, pergi sabar. Apa-apa bising pak. Ini GST memari sudah, dia kata. GST memari sudah bulan 4. Kita beli pun kena GST, kita jual pun kena. Jadi beli baju kita kena GST. Bukan pembeli saja, penjual. Kita jual sawit kena juga. Hang beli ke, hang jual ke kena. Suruh kena, tarik kena. Macam gaji makan 2 mata. Suruh pi, tarik pi. Kena agak dia. Lepas tu mereka ambil GST tak apa, bagus. Bagus tak apa, tengoklah. Lepas ni jangan bisin. Bisin aku sepak pungkok. Tengok, sama tengok. Saya baru ni tuan-tuan tu dia. Saya kantau sangat cerita ni. Saya balik pada Sabah. Terus singgah Seksyen 6, Seksyen 8. Syah Alam, saya buat kuliah lah. Kuliah bulanan saya ada di situ. Habis-habis semua dah packing barang nak tolak balik. Mai satu orang. Assalamualaikum Ustaz, salam. Ustaz perasan saya. Allah minta maaf lah. Saya duduk main lah dengan kuliah Ustaz sini. Tapi ada hari tu kami buat rombongan. Pergi sekolah Ustaz. Jadi ada hajat sikit. Saya kata hajat apa? Pak saya baru meninggal. Adalah tinggal sikit duit. Jadi kami bincang-bincang adik-beradik, bagi kat Ustaz lah dia kata. Ni. Dalam ni ada nama pak saya. Kalau Ustaz buat tahlil ke apa, hadiahlah kat pak saya, mak saya sama. InsyaAllah lah. Saya pun tak tahu berapa. Duduk lain blok. Lepas tu saya nak pergi Teluk Intan kemarin ni, hari Rabu kemarin dulu. Nak pergi Teluk Intan, lalu Kok Manjung, Kok Sewan, pergi money changer. Tukar duit. Sebelum pergi saya buka envelope tengok duit Singapura semua. Saya pun tak tahu berapa. Masa nak tukar duit tu, saya kira ada 2,000. RM50 duit Singapura. 40 keping lah kan? 40 keping 2,000 dolar Singapura. Tuan-tuan tahu saya dapat berapa? RM5,160. Mana RM1 duit Singapura, duit kita RM2.58. Kalau di pasaran RM2.06. Pasal kita berjual, dia potong 2 sen.
Kita beli RM2.62. RM1 duit Singapura, duit kita RM2.06. Kalau RM1 duit kita, duit Singapura berapa? 3 rupang duit gitu ya. Jatuh teruk duit kita. Memain duit kita jatuh teruk. Tapi dia punya cerita, nombor satu dalam dunia yang tu, nombor satu dalam dunia ni. Tak ada nilai dah duit kita. Jadi duit Jepun dah tadi. Tak ada harga. Barang kuih naik. Cerita pun buat tak tahu, buat bodoh. Ni berim nak main. Nak bagi berim 950. Ustaz Azahidul kata, ibarat perompak penyamun masuk rumah kita. Dia sapu habis semua. Kereta kita dia ambil, motosikal kita dia ambil, barang kemas isteri kita dia ambil. Dia nak pergi, nah 100. Penyamun bagi RM100. Kita punya puji penyamun, bagus punya penyamun, mana nak cari penyamun macam ni. Bodoh. Tak saya nilai balik. Saya Allah terkejut tuan. Saya selalu buh minyak kereta saya tu. Bila dia duduk tengah tangki saya buh. Saya cukup takut dia kerin. Diesel ni kalau dia kerin payah nak start. Tak macam petrol. Saya tak tahu nak start lagu mana, nak buat lagu mana kalau dia kerin. Kena panggil telefon pomen. Lepas tu saya jaga sungguh. Dia setengah, dia suku. Saya bubuh awal-awal. Baru ni duduk sibuk apa aku pun tak tahu. Sampai Bukit Merah. Lah, minyak dah habis dah, cepat. Bopi. Tuan-tuan tahu, saya buh 100. 3 suku tangki ya. RM100, 3 suku tangki. Masa saya pakai Tata tu, RM50 penuh. Boleh pergi Kuala Lumpur. Lah RM50. Tak ada harga dah, minyak mahal, duit tak ada harga dah, tak ada nilai. Lagi dia bagi beri, kira lah tengok. Sekali kita berminyak berapa shot dah. Dulu 100, mula RM50 penuh, lah 100 3 suku tangki. Berapa dah lari dia punya lari tu. Itu baru minyak. Yang lain tak lagi, ikan tak lagi, yang tu tak lagi. Kira tuan-tuan, setahun tak kurang 10,000 kita dah shot duit kita. Lepas tu dia bagi 950. Bagusnya. Bodoh. Tak reti fikir. Kadang-kadang saya hentam juga geram. Kita duduk habak-habak tak mau nak percaya. Makcik, lepas pilihan raya minyak naik makcik. Tidak ustaz, tak naik. Dia kata. Naik makcik, macam apa tak naik? Ni saya ada fakta, ni fakta saya. 90 tahun 94, lepas pilihan raya sebulan minyak naik. Lepas tu 99, lepas pilihan raya minyak naik. Lepas tu 2004, lepas pilihan raya minyak naik. 2013 ni pun naik makcik. Ida ustaz, dia kata. Makcik ni biar betul. Pasal apa makcik kata tak? Dah menteri kata tak naik lah. Tak apa, biar tunggu. Lepas pilihan raya sebulan tuan-tuan, minyak naik. Naik 2 rupang. Bila minyak naik, ikan naik. Dah ada pergi ke laut pakai minyak. Yang tu naik. Dia mai jumpa saya. Betul lah ustaz. Ikan dah mahal ustaz. Saya kata pasal ikan mahal. Minyak naik ustaz. Tak naik ah. Naik ustaz. Tidak makcik, dia kata. Saya bertengkar dengan dia. Kenapa ustaz kata tak naik? Dah menteri kata tak naik. Tak naik lah. Perli dah pak. Dia kata saya perli dia. Dia kenal lah lagu mana pun. Tak faham-faham. Tu yang mengaji tu. Yang tak mengaji lagi teruk. Dia ulang usul kitab tu pun sama juga. Aduh, letih kita tuan-tuan. Kalau nak kira bebai lama dah. Tapi tak boleh bebai dia macam mana, kena sabar. Lama-lama dia faham insya-Allah. Aduh tuan. Jadi warid ni sesuatu yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati hamba. Jadi apabila kita sedar tuan-tuan, bila datangnya warid ni nurul waridat. Tuhan suluh masuk dalam hati kita, hati tu bersinar, bercahaya. Bila dia suluh ke mulut kira nak berzikir saja. Cahaya tu sampai kaki kira nak pergi masjid ya. Cahaya pergi kat tangan kira nak sedekah ya. Dia main sinar tu, nur tu berkembang ke seluruh badan kita, sehingga disebut oleh Allah fi wujuhihim min asaris sujud, pada muka mereka ada tanda sujud.
bercahaya nur itu ke dalam ke anggota-anggota mereka itu. Jadi Allah Ta'ala memang nak tuang nur dalam hati kita, tapi yang masalahnya kita tidak bersedia ke arah itu. Ni cawan ni kan. Kalau tuan-tuan nak tuang ayak dalam cawan ni, apa yang perlu kita buat? Kita periksa cawan ni bersihkah kotor, betul tak? Kadang-kadang kita ambil jari, kita raih tengok berdebu. Tak tuang ayak? Tak, kita basuh dulu. Nak tuang Milo ke susu ke kopi teh, kita pastikan cawan ni bersih. Apatah lagi kalau cawan ni ada tik kucing, debu sikit pun kita tak tuang, tambah kalau ada tik kucing. Debu-debu tu ibarat benda yang sia-sia kita buat, berdebu hati kita. Tuan tak tuang nur. Tik kucing tu najis, ibarat takabur, sombong, angkuh, riya, ujub, hasad, dengki, tamak, halobah. Ni semua najis-najis bangsa rohani, menyebabkan nur tu tak masuk ke dalam hati kita. Sebab tu hati tak bercahaya. Bila hati tak bersinar, duk nampak dunia manjang, tak ingat akhirat dah kita ni. Sebab tu kita kena bersihkan hati. Kalau ada penyakit tak elok, kita buang. Bertaubat, sombong-sombong semua tak mau pakai. Tamak, halobah, hasad, dengki semua kita tak mau. Jadi peranan kita cucikan hati kita daripada karat-karat yang tak elok, bersih bagi elok, insya-Allah. Bila semua dah bersih, Allah akan tuang dalam hati kita nurul waridat. Bila nur masuk, bercahayalah hati kita, tuan-tuan. Baru main ghairah nak buat taat, baru nak ke arah kebaikan. Benda-benda tak elok kita tak maulah, tak usah kira lah benda tak elok buat apa. Dia main benda-benda yang elok tu. Itu namanya warid. Yang datang daripada Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Apakah tidak orang yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Bila nur tu masuk, hati rasa lapang. Inna nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha, kata Nabi. Sesungguhnya nur bila masuk dalam hati, lapang, terbuka, tak sempit, tak tertutup, terbuka luas dada dia dengan Islam. Nak buat kerja-kerja Islam ni mudah, nak bangkit tahajud mudah, nak baca Quran mudah, pasal hati dia dah lapang. Kalau hati dia tak masuk nur, sempit, susah sikit, ya Allah, macam nak mati. Niaga rugi sikit, Allah, yang dah pecah kepala. Orang dah ada lapang, biasalah. Untung rugi, biasalah. Hari ni rugi, esok mungkin untung. Hari ni kalah, mungkin esok boleh menang. Jadi benda tu biasalah kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari tu kami putarkan di kalangan manusia. Sampai menang tak kalah, lupa daratan. Kalah sampai tak menang, kita cepat kecewa. Biasalah. Kita kalah, buat lagi, insya-Allah. Apa masalah kita? Macam orang berniaga, orang yang berniaga hebat je mana? Dia rugi, dia bangkit semula. Tak ada kena rugi-rugi terus, lembek-lembek mati terus. Itu tak, orang tak ada semangat. Yang bersemangat ni, dia berugi, dia bangkit semula di atas kerugian tu. Pasal apa aku rugi? Tak mana tak kena, macam mana yang betul? Kita study, kita belajar mengatasi masalah kita, insya-Allah Tuhan akan tolong kita. Ini Allah manja lebih. Rugi sikit, menangis, teriak, merau, apa benda? Biasalah tu hidup, kehidupan kita. Biasa. Sebab dunia ni tempat ujian. Itu dia. Itu dia. Jadi ini semua datang daripada Allah Ta'ala. Kan? Dianugerahkan oleh Allah. Yang bangsa, iaitu ma'arif rabbaniyah, iaitu mengenai akan ketuhanan. Dan segala lataif rohaniyah. Yang lataif, yang halus-halus, yang bangsa rohani. Bangsa rohaniyah. Benda-benda yang halus-halus, yang seni-seni, yang tak boleh kita kesan dengan sebarang panca indera dan juga alat saintifik. Kita nak ambil alat-alat saintifik, nak kesan waridnya, ini tak boleh nampak. Ini Allah Ta'ala. Tak boleh kita kesan dengan sebarang alat-alat saintifik, tak boleh dengan alat-alat panca indera. Dia cuma boleh dikesan dengan mata hati. Kita kena Allah, dia main rasa kenal Allah, ujian Allah,
anugerah Allah, pemberian Allah. Allah semua Allah. Baru tak sombong. Ini Allah. Kalau tak ada kami, bagi. Hanya kamilah saja yang boleh. Oh, boleh sombong. Sombong ni tak layak lah. Jangan kata kita saja, orang lain mungkin boleh. Jangan kata kita kuat, mungkin orang lain boleh kuat, lebih kuat daripada kita. Kita sentiasa bersifat tawaduk. Yang hebat hanya Allah. Yang lepeh-lekeh-lekeh semua buh kat kita. Baru nampak tu. Itu dia. Kerana menyucikan hati dengan demikian itu dan membaikkan dia hingga dia kata patut ia demikian itu. Patut ni layak. Kerana apa Allah Ta'ala tuangkan nur, Allah nak menyucikan hati kita bagi cantik bersih elok. Allah sayang kat seseorang tu, dituangkan nurul waridan. Nur masuk, barulah dia sedar insaf. Barulah dia nak cari jalan yang sebenar. Macam mana nak perelok tindakan dia. Baru nampak hakikat. Inilah anugerah Allah yang tidak terhingga kepada hamba-hamba yang dikasihi. Nabi kata, inna nura iza daqalal qalba infasaha wan syaraha. Nur bila masuk hati, lapang terbuka. Sahabat tanya, ada dia punya alamat-alamat yang boleh kita kenal orang nur dah masuk? Sebab nur ni benda yang tak boleh dikesan dengan alat-alat panca indera dan sebagainya. Ada alamat dia, tanda-tanda yang dapat kita lihat. Nabi kata ada tanda. Tanda yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Dia menjauhkan dirinya pada negeri yang menipu daya. Dunia yang menipu dia tak mau berkira. Itu tanda nur dah masuk. Orang ajak Indonesia orang kira. Pi mana? Manjung. Pi Manjung. Pukul berapa api? Sebelum subuh. Pukul berapa balik? Lepas subuh baru sampai rumah. Duduk mana? Baling. Baling tu, pi Manjung tu. Saya jumpa di Pantai Remis satu malam pukul 12 lebih. Saya balik daripada mengajak ni Manjung, singgah Pantai Remis Buah Minyak. Tengok 2 bas besar panjang. Dalam bas tu semua tua-tua semua. Saya tanya seorang tu, semua pakai lebay. Pakcik ni main mana? Main setewan. Main setewan. Pakcik daripada mana? Baling. Baling, pergi setewan. Pergi buat apa? Sambut Najib. Loh. Apa kena mengenal baling pergi sampai sana cari apa? Dia nak main-main pergi lah. Biar orang sewa sambut sudahlah. Ya hang baling pergi cari binatang apa? Bila betul tak? Sebelum subuh. Sebelum subuh tadi. Ni pukul berapa nak sampai belak baling ni? Subuh pula. 24 jam. Dia bagi apa? Nasi bungkus. Ayak kotak. Duit RM50. Allah. Cara tu dia pekuda orang Melayu. Dia berani buat kat Cina tu. Panggil Cina ni mana-mana ada suruh pergi tengok. Nak bagi nasi bungkus duit RM50. Mampu tergebulok Cina. Tua-tua semua cuma duduk di rumah buat ibadat berapa banyak tuan nak bagi. Hang tak pergi buat majlis tak jadi ke apa? Buang masa. Tu Melayu tuan-tuan perbuda Melayu, pebodoh orang Melayu. Aduh saya tak geram. Cubalah orang tua-tua ni hang nak bagi kat dia RM50. Bagi nak bagi beras bagi. Tak usah duduk kacau-kacau dia, suruh pergi sambut sana sambut sini. Suruh dia galakkan dia main masjid buat ibadat. Kawan dah nak mati, tak lama lagi. Hang buat kat orang, kalau orang buat kat mak hang tu hang rasa apa? Jawab mai. Kawan yang pekuda orang ni, kalau orang buat kat mak pak hang lagu ni, hang rasa apa? Sakit hati tak? Tu saya nak geram. Kita tolonglah orang tua-tua ni, nak sihat dia, ajak dia. Kalau kita nak bagi dia, kita pergi bagi ke rumah dia. Malah tunggu di masjid tu berjam-jam. Dapat beras sekampit pun 5 kilo lah. Gula 1 kilo. Susu stin, kopi sebungkus, teh sebungkus. Yang nilainya tak sampai RM20. Tunggu orang tua tu. Kalau kita ikhlas, ambil pergi hantar ke rumah dia. Apa salah? Lepas tu berucap lagi. Sat orang ni berucap. La ilaha illallah. Dia kata apa benda lah benda. Berjela-jela punya berucap. Satu kat 5-6 orang berucap. Nak bagi beras sekampit kecil. Hei ya Allah, apa benda mana.
Kita jangan kuda orang Melayu meter tu. Tak boleh. Jadi bila nur ni masuk di hati, kita nampak apa yang berfaedah, apa tak faedah, apa perlu kita buat, apa tak perlu kita buat. Kan? Itu dia. Pasal kita dah tinggal masa sikit lagi ni. Nak mati ni. Jadi Allah bagi semua ni kerana menyucikan hati. Dengan demikian itu Allah sayang kat kita, nak cuci hati kita karat-karat dunia, maka dituangnya nur sehingga bercahayalah mata hati kita bersinar, nampak hakikat sebenarnya, kehidupan ni sebenarnya. Itu dia. Dan membaikkan dia hati hingga patut tu layak ia demikian itu bagi datang atasnya. Bila dah hati ni tuan-tuan dah bersih, patut dan layaklah dia menerima anugerah-anugerah daripada Allah yang Allah tuang dalam hati. Asal lazat ibadat, seronok buat ibadat, gerun kepada Allah, kasih kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia main benda-benda tu elok-elok semua masuk. Sebab hati ni tempat khazanah, tempat simpanan macam-macam benda yang berharga. Sebab tu jangan kotorkan hati, jaga bagi elok. Buat ibadat banyak-banyak. Bila kita buat ibadat, dia cantik. Bila kita buat maksiat, dia rosak. Rosak hati dengan maksiat, elok hati dengan taat. Banyakkan taat kepada Allah. Itu dia. Ya, itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Ya. Yang kata warid tu. Yang nak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati si hamba tadi ni. Ya. Jadi bermula warid itu, dia itu ibarat daripada, dia kata yang didatang atas hati daripada ma'arif rabbaniyah dan juga segala lataif rohaniyah, kerana menyucikan hati dengan demikian itu dan membaikkan dia hingga patut layak ia demikian itu bagi datang atasnya. Habis. Dan masuk pula ke hadratnya. Bila hati dah bersih, barulah dapat masuk hadrat Allah Ta'ala. Macam kita nak masuk masjid, nak duduk dalam masjid, hadas besar, tak boleh. Kita kena suci dulu pada hadas besar, baru boleh duduk dalam masjid. Kita nak masuk, makna kata semayang, kena suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kena suci daripada najis. Kalau kita kotak najis apa semua, tak boleh masuk. Apatah lagi najis-najis batin. Nak masuk menghadap hadrat Allah lagi tak boleh. Sebab itu kalau kita hati kita tak elok tuan-tuan, dia tak teringin nak buat ibadat ni. Keinginan tu tak ada. Sebab Tuhan tak bagi teringin, sebab hati kita kotor. Kalau hati bersih, dia teringin sungguh-sungguh nak buat ibadat. Lepas satu-satu, lepas baca Quran, zikir. Lepas zikir pula dia tak hati-hati. Hingga dikata oleh ulama, linnasi asbabun wa sababuna anil imani wal islam. Manusia banyak sebab, tapi sebab urusan aku pasal Islam. Sebab tu Nabi kata at-tajafi andaril ghurur. Palingkan hatinya daripada diri yang menipu daya. Wal inabatu ila daril khulud. Dia menghadap ke diri yang kekal abadi. Ada untung akhirat jadi, tak untung akhirat tak jadi apa pun. Jom kita pergi sini, pergi mana? Nak pergi mengaji, ada untuk akhirat, jom aku ikut. Jom kita pergi sini, nak pergi mana? Pergi sini, ada faedah akhirat. Tak ada, sorry. Tak ada masa nak pergi. Hang pergilah, aku tak ada masa. Sibuk kot lain. Apa sibuk kita? Sibuk nak bagi kuat iman, nak bagi kuat Islam kita, makin cantik. Jangan nyebuk benda lain. Kita dah ibarat tuan-tuan, masa dah tak cukup. Kalau main bola, dia panggil injury time. Masa kecemasan. Sana 40 minit, sini 40 minit, habis dah. Dia bagi macam masa kecemasan 15 sana 15 sini. 30 minit ni kita akan guna semaksimum mungkin nak skor gol. Pasal masa tinggal sikit lagi ni. Kata kita umur dah 70 ni kira injury time lah ni. Masa subsidi kecederaan. Umur Nabi pun 63, saya 62. Setahun lagi nak masuk umur subsidi.
Tapi duk tengok Gusti lagi. Woi. Apa ni? Tak ada masalah. Tak boleh. Kita dah cemas-cemas sangat dah ni. Saya abang betul tuan, kalau orang dah tua-tua pergi duduk kedai kopi, melengur tengok Gusti, aku juga susah hati lah, ya Allah. Oi. Lagu mana nak abang kat orang tua ni? Suruh pergi masjid tu, pergi aktikaf. Masjid duduk saja dapat pahala. Duduk saja. Baca Quran lain, zikir lain, mengaji lain. Kita pergi mengaji, malaikat kembangkan sayap. Innal malaikata la tada'u jinnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna'. Dia hampak sayap, dia suka dia kerja buat kita. Tu duduk saja, dapat lain. Dapat tak dapat lain, cerita lain pula lagi. Amal lain lagi. Punya pemurah Tuhan. Ni tak mau duduk melengung kedai kopi tengok Gusti. Hei, rimai aku. Hai, dapat lagu mana lah dekat pakcik ni. Itu dia. Jangan kita buang masa sayang, masa kita. Buatlah ibadat banyak-banyak. Tak apa pun tak boleh tolong kita, melainkan diri kita sendirilah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah kita, kita kena ubah sendiri. Itu dia. Ya Allah. Dah. Itu dia. Dan masuk ke hadratnya, kerana bahwasanya hadratnya itu suci, maha suci. Allah Ta'ala tu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keroh. Allah tu suci, hati kita keroh, tak boleh masuk. Jadi nak masuk ke hadrat yang suci, hati kita pun kena suci, bagi bersih elok. Dengan niat yang lain, riak, ujub, tak mau. Betul-betul lillahi ta'ala. Buatlah kerja kerana Allah, ibadat insyaAllah. Apa kita buat lillahi ta'ala, insyaAllah Allah tolong. Kita nak mengaji kerana Allah, Allah tolong bagi kita dapat ilmu, boleh beramal. Kita dengan kerana Allah kita mengajak, Tuhan bagi kita kemudahan insyaAllah, kesenangan. Tak ada benda yang menghalang kita untuk pergi buat ibadat insyaAllah. Tak ada kenderaan, Tuhan bagi kenderaan insyaAllah. Tak ada motor, dia bagi motor. Tak ada kereta, dia bagi kereta insyaAllah. Yakinlah pertolongan Allah. Ada kawan saya seorang tu ustaz, dia pergi mengajak dengan motor. Satu hari anak murid seorang tu mai panggil dia, ustaz mai mengajak dengan motor kan? Ustaz ada kereta? Tak ada. Jom pergi rumah saya ustaz, bagi geran. Ni semua saya dah siap dah. Ustaz ambil kat ustaz kereta-kereta geran-geran, ustaz pergi JPG ya, tukar nama. Kereta orang bagi oh. Tuan-tuan jangan terkejut. Orang bagi kereta. Main. Kalau kita betul ikhlas. Kan? Kita betul ikhlas buat kerana Allah, insya-Allah Allah bantu. Buatlah apa pun. Insya-Allah Tuhan tolong. Saya cakap ni dengan pengalaman lah. Kan? Hei, kalau kira-kira tangan kosong, apa pun tak ada. Cita-cita nak buat kampung, nak buat pondok. Tuan bayang, tangan tak ada apa. Lama-lama fikir, Allah bagi ilham. Masuk harakah. Satu keluaran je saya masuk. Kena berapa tak itu? Kecil ya. Berkampung bersama Ustaz Siddiq Noh, buah gambar. Yang berminat, ni dia, kontak nombor ni. Dia kontak berderam. Boleh beli sekepin, 2 kepin, 3 kepin, 4 kepin tanah. Nilai ratus-ratus ribu lah. Boleh beli. Buat lot-lot apa semua. Lepas tu buat masjid, buat sekolah, buat bangunan. Kalau kita buat kerja tak boleh fikirnya, tak ada duit nak buat apa. Tapi dengan kehendak Allah, kita betul-betul niat baik, Allah bantu, Allah tolong insya-Allah. Allah tolong kita. Buat apa pun kena ikhlas. Insya-Allah Tuhan bantu. Bila datang bantuan pertolongan Allah, berjayalah kerja buat kita. Kalau Tuhan dah tolong. Kalau Tuhan tak tolong, tak payahlah. Apa-apa pun kena ikhlas insya-Allah. Itu dia. Jadi oleh kerana itu, barulah layak kita masuk kepada hadratnya. Kerana bahawasanya hadratnya itu suci. Tuhan maha suci daripada segala, daripada tiap-tiap hati yang keruh. Hati yang keruh tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab Allah Ta'ala tu suci, kita nak masuk pun kena suci hati. Ya. Dengan segala asar. Dia kata asar ni kesan-kesan ciptaan Allah. Keruh dengan dunianya, dengan gila pangkatnya, dengan tomak halobanya, macam-macam penyakit tak elok duduk kat dada kita. Maka Allah tak tolonglah kita, tak boleh masuk ke hadrat dia.
Itu dia. Keruh dengan segala ibarat daripada segala makhluk yang berlumur dengan segala aghyar, najih aghyar. Aghyar ni ghair, sesuatu yang lain daripada Allah. Najih keduniaan, sampai tak kira halal haram, tipu ke, rasuah ke, menyeleweng ke. Dia melarat semua tuan-tuan. Bukan semua melarat. Yang besar cara besar, yang kecil cara kecil. Meniaga korporat cara korporat, pasar malam cara pasar malam. Kita timpa api nak beli beli temikai. Temikai teliuk tengok tuan. Beli balik rumah, buka plastik merah tu. Pucat. Makan tawak hebiak. Bukan tawak saja, hebiak lagi. Pasal apa? Temikai tu dia bubur plastik merah. Kita tengok timpa. Ya tak? Bila kita balik rumah buka makan tawak hebiak, tuan-tuan kata apa? Haram jadah. Bila ada berniaga cara tertipu begitu dah. Tak kena lah. Rezeki tak elok lah. Ya tak? Tu cara peniaga pasar malam. Ambil pinggan, terak piring, pungkok duk kat atas. Tabuk ikan 5-6 ekor. Kita timpa lah tengok sepinggan. Berapa ringgit? 3 ringgit sepinggan. Tuang plastik 5 ekor. Asap jadah lagi. Kena tipu lagi aku. Aduh. Beli kereta pun begitu. Tengok dia bila dia nak jual tu, dia bersih kilat nampak. Pakai 2 hari dah sana semput sini semput. Kena tipu lagi. Nak jual kereta, jual cerita kat orang. Apa masalah kereta kita? Gini. Supaya dia tahu. Padan tak dengan harga yang dia nak beli. Jujur. Peniaga yang jujur. Apa-apa pun kena jujur. Ikhlas. Hati bersih. Baru datang pertolongan Allah. InsyaAllah. Ya. Nak jadi itu payah haram. Itu dia. Ya. Dan barang siapa tiada warid baginya, maka tiadalah, dia kata zauq baginya, dan tiadalah tahqiq. Bila tak datang warid daripada Allah, kita tak ada zauq. Zauq ni rasa manis, rasa sedap dalam ibadat, tak rasa. Macam kena paksa aja kita ni. Malu kat orang baru baca Quran. Baru kat orang dia tak main perasaan manis sedap ibadat tu, tak ada. Sebab tak ada wirid, tak ada warid. Tak ada tahqiq, dia kata. Tak tahqiq kita, tak betul-betul kemeh kejap. Dia goyang. Macam gigi goyang. Dia kira nak cabut dia. Nampak kemeh dah. Lepas tu best kat jalan. Tak maaf tak payah nak pergi. Apa sekali lagi mereka buang kerja pula. Hang kerja apa? Panjat petai. Pun takut. Panjat petai pun takut kena buang kerja. Aku ingat dia kerja pegawai apa. Takut dengan bukan-bukan. Tak tahqiq, tak yakin dengan perjuangan. Kalau orang yang dah masuk nur, tak ada. Macam tuan-tuan tengok ada gambar apa Syekh apa nama Syekh kita Syekh Badiq Muhammad Badiq ni dia Mursyidul Am Ikhwan Muslimin Mesir. Kena tangkap oleh rejim Al-Sisi. Tuan-tuan boleh bayang sekali dia hakim jatuh hukuman 500 orang hukum gantung sekali jatuh hukum. Tak berlaku dalam dunia moden hari ni. Mesir berlaku 500 gantung. Sampai sang Syekh Badiq bawa ke mahkamah. Senyum muka berseri tengok muka ulama. Saya minta nak bercakap. Paling lama 5 minit. Hakim kata sila. Dia kata apa? Tuan Hakim. Saya bukan datang ni nak merayu tak. Bagi kami ikhwan, pejuang-pejuang Islam, hukuman mati gantung sampai mati itulah cita-cita tertinggi kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati dalam perjuangan Islam kerana Allah ini cita-cita tertinggi kami, paling tinggi cita kami, mati di jalan Allah. Itu yang kami cari selama ni. Tak ada masalah. Kita gantung ke apa, bunuh kita tak ada masalah. Tapi yang saya nak bagi tahu Tuan Hakim kena sediakan jawapan di hadapan Allah di akhirat besok bila Allah tanya kenapa bunuh pejuang-pejuang Islam ni, pasal apa? Jawab depan Hakim. Jawab depan Allah. Melengung Hakim.
Tak ada takut, tak ada masalah apa. Tuhan bagi dia tahqiq. Kalau kita, Allah Tuhan, minta maaf Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya tak buat dah Tuhan, tobatlah Tuhan. Dia tak ada, sikit pun tak berganjak. Tuhan bagi dia tahqiq. Pasal apa tahqiq? Nur dah masuk dalam hati dia. Kejap kemas, tak goyang dah. Itu dia maksud tahqiq. Ya. Itu dia. Itu dia. Maha suci pada tiap mati. Itu dia. Daripada keruh segala aghyar, berlumur dengan segala aghyar. Itu dia. Dan barang siapa tiada warid baginya, maka tiada zauq baginya dan tiada tahqiq. Dan hikmat datangnya atas orang yang salik dan orang yang wasil itu supaya keluar, dia kata, kedua orang itu pada segala sifat yang jahat dan diperoleh tahqiq pada makam merdeka. Maka hasil datang, dia kata, atas Tuhannya dengan tiada ilat dan keluar daripada ubudiyah akuan dan daripada penjara nafsu. Dan juga kerana inilah kata mu'alif. Itu dia. Dan juga bukan setakat itu, Allah datangkan dia hikmat. Datangnya atasnya orang yang salik, Allah datangkan berbagai-bagai anugerah. Apa hikmat dia? Ya Allah datangkan semua ni melalui warid-warid nur ni. Datang ni kepada orang yang salik, dan datang juga kepada orang yang wasil. Salik ni lagu kita lah. Buat ibadat terpaksa bergaduh dengan nafsu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kita kalah. Ini salik lah macam kita. Duk buat ibadat kerana Allah ni. Yang kedua wasil. Wasil ni tuan-tuan yang dah sampai. Orang yang Allah anugerah bermacam-macam anugerah. Rasa seronok, lazat buat ibadat. Dia tak perlu lagi bergaduh dengan nafsu dia. Nafsu dia berjaya tundukkan. Dan dia Allah tolong untuk memudah dia buat ibadat. Ni golongan wasil. Wasil pun dapat nur, salik pun dapat nur daripada Allah. Ya. Apa hikmat dia? Supaya keluar kedua orang itu pada segala sifat yang jahat. Kerana Allah nak sucikan hatinya daripada segala sifat-sifat yang bangsa mazmumah. Nak buat ibadat ni kena bersih. Allah buang dia segala mazmumah. Masuk nur ni baru nampak mana sifat yang tak elok, mana yang elok. Kita buang yang tak elok, ambil yang elok. Itu hikmat dia. Supaya dia kata keluar orang ni pada segala sifat yang jahat. Dan diperoleh tahqiq pada makam merdeka. Baru dia merdeka. Tidak diperhambakan oleh hawa nafsu, syaitan dan sebagainya. Sebab dia nampak kejahatan nafsu, nampak kejahatan syaitan, kejahatan dunia. Dia melepaskan dirinya daripada segala bentuk kejahatan itu. Bebaskan diri dia. Baru dia dapat jadi hamba bagi Allah. Dia merdeka diri. Tak lagi dia ditawat oleh syaitan, hawa nafsu, makhluk dan sebagainya. Maka hasillah datang. Dia kata, datanglah, dia kata, atas Tuhannya dengan tiada elat. Maka dia masuk menghadap Allah dengan tiada elat, tiada sebab. Dia masuk dengan kehendak Allah. Allah sendiri yang nak dia masuk. Sebab itu Allah Ta'ala campak dia nur. Itu anugerah Allah yang paling besar. Dan keluar, dia kata, daripada ubudiyah akuan. Keluar dirinya daripada beribadat kepada akuan, kaun-kaun. Menyembah benda, menyembah manusia, menyembah makhluk, menyembah dunia. Buat ibadat kerana dunia, buat itu kerana manusia, buat ini kerana pangkat, buat ini kerana jawatan. Itu namanya ubudiyah kepada akuan. Dan merdeka daripada penjara nafsu, bebas daripada runtunan nafsu. Dia boleh lawan nafsu dia, bebas. Dia buat satu bukan kehendak nafsu, tapi hidayah, petunjuk daripada Allah. Itu dia. Dan kerana inilah kata mu'alif, awrada alaikal warida liyastalamaka min, dia kata, yadul aghyar wal yuharriruka min raqil asar. Kita akan sambung lagi. Nur ini juga peranannya merdekakan kita daripada segala bentuk-bentuk tawanan
mengabdikan diri kita, kita meletakkan makna ubudiyah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ini kita sambung kemudian lah, insya-Allah. Jadi kesimpulan apa yang kita nak sebut hari ini iaitu bahawa bila nur ni masuk ke hati kita, maka alhamdulillah lah, mampulah kita buat berbagai-bagai ibadat dan sebagainya. Jadi untuk melayakkan nur masuk hati kita, kita kena bersedia menyucikan hati kita daripada segala bentuk yang kotor-kotor, yang tak elok. Itu kena mendekatilah majlis-majlis ilmu, terutama ilmu tasawuf, sungguh-sungguh beramal, beristighfar dan sebagainya, insya-Allah. Jadi kita berhenti sini dulu, kita sambung masa akan datang jika diizin oleh Allah. Jadi macam biasalah nu, ada sikit barang jualan. Jadi barang jualan kita ni banyak yang kita buat sendirilah. Mi kita buat sendiri. Muslimat kita duduk di pondok tu, kita bagi kerja sikit. Itik kita belah sendiri. Belah itik, telur dia kita buat telur masin. Yang buat telur masin ni muslimat lah. Tapi buah hulu tak ada, sebab muslimat yang buat buah hulu tu dia ada kenduri kahwin anak dia. Jadi dia tak buat lah, dia cuti lah 2-3 minggu. Hari ni tak ada buah hulu. Semua barang-barang kita buat ni dibuat oleh muslimat kita lah kebanyakannya. Jadi yang keduanya nak sebutnya tuan-tuan, iaitu saya ada bawa kalender. Kalender ni dua dia punya bentuk lah. Satu bentuk kalender ni makna kata ada gambar-gambar Syekh Ahmad Ahmad Yasin, iaitu pengasas Hamas yang terkorban syahid. Jadi kita kutip derma ni, yang pertamanya iaitu untuk belanja Dewan Ulama Perak lah. Yang kedua untuk umat Islam Palestin. Jadi Syekh nama, saya tak tahu nama dia sebenarnya, tapi orang panggil dia Syekh Siam. Syekh Siam ni dia makna kata profesor apa tadi universiti Mesir, universiti di Palestin tu. Sekarang ni makna kata dia duduk di Jordan kot, bergerak daripada luar lah. Jadi dia akan datang, dia selalu dia mai ke Perak ni, dia mai sebulan, sepanjang Ramadan tu dia ada. Jadi kita bawa dia pergi ceramah sana, ceramah sini, isu Palestin. Dia hasil jualan kalender ni, separuh daripada jualan tu kita bagi dekat mereka lah. Kita bagi kepada umat, kepada perjuangan Palestin, pada Hamas khususnya. Jadi biasanya tak kurang 10,000 kita bagi. Setiap bulan Ramadan dia mai tu, kita bagi 10,000, tak kurang pada 10,000. Jadi yang kita pun, Dewan Ulama Perak pun gitulah. Kita jual kalender ni, dapat untuk kita punya kita punya kerja buat kita lah, program-program kita sepanjang tahun. Inilah sebagian besar duit yang kita dapat daripada jualan kalender. Kalender ni kita jual dengan harga RM5, model RM1 lebih ya. Untung itulah untuk kegiatan Dewan Ulama, dan separuhnya lagi kita bagi kepada perjuangan umat Islam Palestin. Kita bagi sendiri pada Syekh Siam ni, kita bagi sendiri kat dia. Dan dia tu bawa sendiri duit tu, hantar balik ke Palestin, insya-Allah. Itulah rezeki kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kita bersama. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna du'a'u wal baha'u wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhiru bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadaka salihin sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.